Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan setakat ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal seramai 152 orang. Perkara ini dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan kemarin semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Pemangku Menteri Pendidikan. Dalam sidang media tersebut, Menteri Kesihatan juga mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, digalakkan memakai sungkup muka apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak dan jika merasa kurang sihat, tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian. Khamis 9 Jamidul Awal 1422 Hijrah bersamaan dengan 24 Disember 2020 Masihi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah kes keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 152 orang. Sementara itu tidak ada kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan jumlah kes yang telah sembuh kekal seramai 149 orang. Setakat ini, sebanyak 11 kes import telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan terakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020, yang mana dengan ini negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 232 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Pada hari ini, seramai 752 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah disediakan oleh kerajaan. Itu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 9,943 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 131 sampel telah diuji bagi SARS-CoV-2, membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 82,039 ujian. Dalam sidang media, Menteri Kesihatan juga menjelaskan kepada orang ramai mengenai penemuan varian baru bagi virus SARS-CoV-2 yang didapati merebak di beberapa kawasan di United Kingdom. Kementerian Kesihatan akan terus memantau secara berterusan dan menilai situasi ini dan melaksanakan penilaian terhadap maklumat terkini mengenai varian virus baru ini. Setakat ini, tiada jangkitan yang disebabkan oleh varian baru tersebut dilaporkan di negara Brunei Darussalam dan hasil dapatan analisis saintifik Kementerian Kesihatan menunjukkan bahawa ujian PCR yang sedia ada di negara Brunei Darussalam akan mampu mengesan jangkitan yang disebabkan oleh varian baru ini. Pada 19 Disember 2020, Kerajaan United Kingdom telah melaporkan mengenai penemuan varian baru virus SARS-CoV-2 yang telah didapati merebak di beberapa kawasan di negara tersebut. Varian virus baru ini diberikan nama B11.7 adalah merupakan mutasi pada kod genetik virus SARS-CoV-2 yang telah bermula sejak bulan September 2020. SARS-CoV-2 adalah sejenis virus RNA dan mutasi virus berlaku secara semula jadi dalam proses replikasi virus. Ribuan mutasi ataupun perubahan boleh dan telah berlaku pada virus SARS-CoV-2 tersebut, tetapi hanya sebilangan kecil yang menyebabkan perubahan yang penting kepada sifat virus tersebut. Pihak berkuasa kesihatan di United Kingdom telah menyatakan bahawa varian yang baru dilaporkan ini meningkatkan kemampuan virus tersebut untuk lebih mudah berjangkit ataupun transmissible dari seorang individu ke individu lain. Walaupun varian atau strain baru ini dikatakan lebih mudah berjangkit, namun tidak ada bukti yang menunjukkan strain ini menyebabkan perubahan kepada severity penyakit ataupun kepada tindak balas antibodi maupun kepada keberkesanan vaksin terhadap virus tersebut. Aspek-aspek ini masih giat disiasat oleh pihak berkuasa di United Kingdom. Kementerian Kesihatan akan secara berterusan memantau dan menilai situasi ini dan melaksanakan penilaian terhadap maklumat terkini mengenai varian virus baru ini. Setakat ini, tiada jangkitan yang disebabkan oleh varian baru ini dilaporkan di negara Brunei Darussalam.
dan hasil dapatan analisis saintifik Kementerian Kesihatan menunjukkan bahawa ujian PCR yang sedia ada di negara ini akan mampu mengesan jangkitan yang disebabkan oleh varian baru ini. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan telah mengambil tindakan untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan pengawalan bagi mencegah pengimportan varian virus baru ini. Yang Berhormat Menteri Kesihatan dalam kenyataan yang sama turut menekankan kepentingan untuk mengenal pasti vaksin yang selamat dan berkesan terhadap COVID-19 berikutan penemuan varian COVID-19 yang baharu. Kementerian Kesihatan telah meneliti data dan maklumat terhadap calon-calon vaksin yang ada pada masa kini. Pihak kerajaan sedang giat mengenal pasti calon-calon vaksin yang efektif dan selamat serta berusaha untuk mendapatkan akses kepada vaksin-vaksin tersebut. Perbincangan pelbagai hala ataupun multilateral discussion melalui kemudahan COVAX dan dua hala ataupun bilateral arrangements dengan pengeluar vaksin yang tertentu telah diadakan serta perundingan tambahan lain juga diadakan untuk menjaminkan akses dan perolehan vaksin bagi negara Brunei Darussalam. Calon-calon vaksin yang ada setakat ini menggunakan teknologi berlainan termasuk inactivated virus, protein subunit, viral vector dan mRNA. Kesemua teknologi vaksin ini mempunyai profil keselamatan dan keberkesanan yang berbeza, yang mana ianya hanya akan dapat ditentukan selepas hasil keputusan daripada Phase 3 clinical trial vaksin-vaksin tersebut dapat diteliti nanti. Mana-mana vaksin yang akan digunakan nanti adalah perlu untuk menjalani proses penelitian regulatory yang dikuatkuasakan oleh Brunei Darussalam Medicine Control Authority. Di samping usaha dalam menjamin perolehan vaksin, Kementerian Kesihatan juga sedang mempersiapkan strategi deployment kebangsaan untuk dilaksanakan apabila vaksin COVID-19 yang selamat dan berkesan sudah tersedia untuk digunakan. Sebuah jawatan kuasa teknikal telah dibentuk untuk merangka dan melaksanakan strategi vaksinasi negara ataupun National Vaccination Strategy. Oleh kerana bekalan global vaksin yang terhad, pengagihan vaksin akan dilakukan secara berfasa dan keutamaan diberikan kepada individu-individu yang berisiko tinggi lebih dahulu. Apabila program vaksin ini telah dilaksanakan, setiap individu boleh memainkan peranan mereka dengan mendapatkan vaksin apabila mereka ditawarkan vaksin tersebut. Ini akan memastikan bahawa setiap individu dapat melindungi diri sendiri, orang yang mereka sayangi dan juga masyarakat daripada jangkitan COVID-19. Sementara itu, Pemangku Menteri Pendidikan memaklumkan mengenai penangguhan buat sementara kebenaran keluar negeri bagi penuntut-penuntut negara Brunei Darussalam ke United Kingdom sehingga 31 Januari 2021 tertakluk kepada penilaian risiko daripada Kementerian Kesihatan. Penangguhan sementara ini adalah termasuk kebenaran awal penuntut-penuntut yang berhasrat untuk kembali ke United Kingdom yang dijadualkan mengikuti penerbangan Diraja Brunei pesawat BI-003 pada hari Sabtu 2 Januari 2021. Berpandukan kepada maklumat yang diterima dari Unit Penuntut-Penuntut Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di United Kingdom mengenai sesi pembelajaran bagi pelajar-pelajar, kebanyakan universiti masih menjalankan pembelajaran secara dalam talian atau online learning. Walaupun pembelajaran dijalankan secara bersemuka iaitu face-to-face bermula semester 2 yang akan datang, pihak universiti juga masih mengekalkan pembelajaran secara dalam talian. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan akan terus bekerja rapat dengan Kementerian Kesihatan dalam memantau situasi pandemik COVID-19 di United Kingdom dan seterusnya mendapatkan nasihat yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah berhubung terus dengan bahagian beasiswa di tingkat 5, Blok C, bangunan Kementerian Pendidikan, Brakas atau melalui talian 2380019 semasa waktu bekerja. Expo Potensi Daerah 2020 kali ketiga dengan tema Bersatu dalam Menjayakan Impian Bangsa
bertujuan memberikan peluang dan membantu pengusaha-pengusaha perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME, satu kampung, satu produk, satu kes, satu P, Sinar Harapan Rakan Seliaan, Konsortium Mu'alafpreneurs mempromosikan produk-produk mereka dan seterusnya menjana pendapatan dan meningkatkan sosioekonomi masing-masing. Majlis pelancarannya berlangsung di kawasan letak kereta Jalan Bendahara berhadapan Muzium Alat-alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Selain diadakan bersempena musim cuti sekolah hujung tahun bagi menggalakkan orang ramai untuk berbelanja di negara ini, Expo Potensi Daerah 2020 juga merupakan salah satu aktiviti pengisian Brunei December Festival tahun ini. Menawarkan pelbagai produk hasil keluaran 1K1P, Expo Potensi Daerah 2020 kali ketiga ini dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga 3 Januari 2021 bermula pukul 4 petang hingga 10 malam setiap hari Isnin hingga Sabtu, manakala hari Ahad pula akan dibuka mulai 7 pagi hingga 10 malam. Diungkayahkan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Expo Potensi Daerah 2020 juga akan menyediakan pelbagai aktiviti riadah untuk seisi keluarga. Seorang pegawai kanan angkatan bersenjata diraja Brunei ABDB telah dinaikkan ke pangkat Laksamana Pertama berkuat kuasa kemarin atas titah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis kenaikan pangkat bagi pegawai berkenaan diadakan kemarin di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Hadir Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja Meja Jana Besara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis kenaikan pangkat disempurnakan oleh Meja Jeneral Udara Dato' Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Pegawai tersebut ialah Kapten Spry bin Haji Serudin alias Haji Seruji, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Staf ABDB. Juga hadir pemerintah Angkatan Tentera, Timbalan Setiausaha Tetap dan Pembangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. Bangunan baharu unit pelindungan Kompleks Rumah Kebajikan di Kampung Belimbing Subuk sedang dalam pembinaan. Bangunan tersebut akan berfungsi sebagai rumah pelindungan dan tempat keselamatan bagi penghuni dan residen lelaki dan perempuan dewasa, warga emas, kanak-kanak dan anak damik yang terlibat dengan masalah sosial. Peletakan batu asas bangunan tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Meja Jana Besara Dato' Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok, Dato' Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bangunan baru tersebut berkonsepkan rumah kontemporari, kekeluargaan dan bersesuaian dengan persekitaran yang selamat serta selesa. Konsep struktur bangunan juga akan mengambil kira keperluan dan kesesuaian bagi orang kelainan upaya OKU. Projek pembinaan mula dibina pada bulan November 2020 dan dijangka siap pada bulan Disember 2021. Turut hadir Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Khamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Penghulu Mukim Kota Batu. Para pelatih, pegawai dan kaki tangan pusat bahagia dari semua daerah dan ahli-ahli Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU serta persatuan-persatuan di bawahnya diraikan dengan Majlis Khatam Al-Quran selepas menamatkan bacaan 30 juz Al-Quran. Majlis Anjuran Bahagian Perkhidmatan Orang Kelainan Upaya Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM diadakan sempena dengan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya. ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ أرأيت.
46 peserta termasuk 28 peserta perempuan menyertai majlis ini. Hadir Yang Berhormat Meja Jana Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diserikan dengan dikir marhaban dan penyampaian sijil. Bagi mendokong hasrat kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke arah menjadikan penduduk negara ini betul-betul berilmu. Satu lagi sudut bacaan dirasmikan di Kampung Sumbiling Lama, daerah Temburong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Sudut bacaan di Rumah Panjang tersebut adalah projek kedua yang diungkayahkan oleh Pusat Dakwah Islamiah. Ia antara lain bertujuan sebagai satu kemudahan bagi penghuni rumah panjang berkenaan untuk menambah bahan bacaan berasaskan dengan buku-buku agama terbitan Pusat Dakwah Islamiah dan sebagai memasyarakatkan budaya membaca dalam kalangan penghuni rumah panjang tersebut. Penyebaran agama Islam terus berkembang di negara ini. Sebuah keluarga berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka dalam satu majlis pengislaman yang berlangsung di Kampung Sumbiling Lama, daerah Temburong. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Michael anak Mang memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Ansyari Amrullah bin Abdul Rahim, manakala isterinya Madeline anak Lusing kini dikenali sebagai Nur Safirah binti Abdullah Lusing. Sementara itu, Sebastian Juman anak Michael memilih nama Islamnya Muhammad Safiuddin bin Muhammad Ansyari Amrullah dan Zulkini bin Brauh kini dikenali dengan nama Muhammad Zulfadli bin Abdullah Brauh. Majlis diselajurkan dengan penyampaian cenderahati dan replika penanda arah kiblat oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan bantuan daripada Wakil Jeep Owners Group Brunei. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR mengadakan majlis solat sunat hajat, solat fardu asar berjemaah dan membaca ratib Al-Atas petang kemarin di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Majlis diadakan bagi merafakkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam sentiasa diberikan perlindungan agar terhindar daripada bala dan segala penyakit khasnya wabak COVID-19 serta khusus untuk memohon keselamatan bagi semua pengguna jalan raya agar terpelihara dari sebarang kemalangan. Antara yang hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan, selaku Timbalan Pengerusi Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya serta ahli-ahli MKKJR, Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian berkenaan. Majlis didahului dengan solat fardu asar berjemaah, diikuti solat sunat hajat dan disusuli dengan bacaan ratib Al-Atas. Majlis seumpamanya merupakan salah satu usaha berterusan MKKJR untuk memohon berkat dalam segala usaha dan perancangannya ke arah meningkatkan keselamatan jalan raya demi kesejahteraan semua. MKKJR terus menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk sentiasa memulakan setiap perjalanan dengan doa di samping meningkatkan kewaspadaan dengan memberikan tumpuan dan perhatian penuh ketika memandu serta mengamalkan sikap pemanduan yang berhemah. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan kemarin mengeluarkan keputusan peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR 2020. Daripada 6,091 calon, seramai 5,297 calon atau 86.96% telah memperolehi grade A hingga D bagi kelima-lima mata pelajaran berbanding 5,056 calon daripada 5,741 atau 88% bagi pencapaian 2019.
Sementara itu, seramai 4,495 calon atau 73.8% memperolehi grade A hingga C bagi kelima-lima mata pelajaran berbanding 4,256 calon daripada 5,741 atau 74.13% bagi pencapaian 2019. Sebanyak 15 buah sekolah mencapai keputusan 100% grade A hingga C bagi kelima-lima mata pelajaran yang terdiri daripada 8 buah sekolah kerajaan dan 7 buah sekolah swasta. Manakala 49 buah sekolah kerajaan telah menunjukkan peningkatan dalam lingkungan 0.22% hingga 53.64%. Manakala 7 buah sekolah lagi sebanding pencapaiannya dengan tahun lepas. Sebanyak 24 buah sekolah kerajaan mencapai 80% dan ke atas pada grade A hingga C bagi kelima-lima mata pelajaran. Sebanyak 29 sekolah mencapai keputusan 100% lulus grade A hingga D bagi kelima-lima mata pelajaran termasuk 15 sekolah kerajaan. Pencapaian calon yang memperolehi grade A hingga C bagi kelima-lima mata pelajaran dalam kalangan calon sekolah kerajaan mencapai 68.44% dengan keramaian 2,912 calon daripada 4,255 calon. Seramai 1,321 calon atau 21.69% telah memperolehi keputusan yang cemerlang dengan mendapat grade A dalam 5 mata pelajaran berbanding 891 calon atau 15.52% bagi pencapaian 2019 iaitu kenaikan sebanyak 6.17%. Dari jumlah tersebut, seramai 668 calon adalah terdiri dari calon-calon sekolah kerajaan. Secara keseluruhan, seramai 1,161 calon daripada 1,321 calon yang mendapat 5 grade A adalah terdiri dari rakyat Brunei. Seramai 736 orang calon daripada sekolah kerajaan telah berjaya memperolehi 5 grade A. Slip keputusan boleh didapatkan di sekolah masing-masing dan calon-calon persendirian bolehlah mendapatkannya di Jabatan Peperiksaan pada waktu pejabat.